Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Selamat petang dunia. Selamat petang Radi. Selamat petang Ann. Ya, selamat petang para pendengar Durian Nusantara. Kita bersiaran sekali lagi hari ini 2 September 2015 bersamaan dengan Hari Rabu. Dan kami di Durian Nusantara ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada negara Vietnam. Hari Kemerdekaan yang ke-70. Untuk pengetahuan para pendengar juga bahawa Vietnam dan Indonesia negara masing-masing telah menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-70 pada tahun ini. Mereka menyambut Hari Kemerdekaan yang pertama kali mendapat kemerdekaan pada tahun 1945. Ya, sebelum saya nak go further, ramalan cuaca pada hari ini. Hari ini, seharian ini cuaca baik sepanjang hari tetapi berjerebu. Dan saya ingin beritahu, ingin sampaikan sedikit mengenai informasi berjerebu ini di Malaysia dan di sekitar Nusantara sendiri. Pencemaran udara atau jerebu dinilai berdasarkan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU ataupun dalam bahasa Inggerisnya Air Pollutant Index ataupun API yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Semakin besar nilai bacaan IPU, semakin tinggi tahap pencemaran udara atau jerebu. Indeks yang serupa dikenali dengan nama Pollutant Standards Index ataupun PSI yang digunakan di negara-negara lain seperti Singapura. Dan bacaan indeks ni adalah standardized dan ini adalah bacaannya. Jika bacaan indeks 0 hingga ke 50, tahap pencemaran masih lagi dikategorikan, udara masih lagi dikategorikan sebagai baik. Jika bacaan indeks 51 hingga 100, tahap keadaan udara adalah sederhana. 101 hingga 150 tidak sihat untuk kumpulan sensitif. Ahli-ahli kumpulan sensitif mungkin mengalami kesan kesihatan dan berkemungkinan besar orang ramai berkemungkinan besar tidak terjejas, tetapi mereka yang sudah ada tahap kesihatan yang tidak baik akan sudah mula menampakkan mereka akan lebih tidak sihat. 191 hingga 200 adalah tidak sihat langsung. 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan amaran kesihatan akan dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan dan berkemungkinan besar seluruh penduduk akan terjejas jika mencapai indeks 201 hingga 300 ni. Dan 300 ke atas adalah berbahaya dan mungkin akan Kementerian Kesihatan akan keluarkan satu notis supaya orang ramai tidak keluar dan mungkin juga kerajaan akan memberikan cuti dan sebagainya. Untuk pengetahuan Radi, Malaysia pernah mendapat keadaan pencemaran udara. Dan mendapat indeks 300 ke atas. Dan, kalau I nak tahu kan, di sudut pandang yang lebih ke arah filem, kita pernah mengalami krisis pencemaran udara di era 90-an. Ya, benar. Dan kejadian itu pernah diangkat dan diceritakan dalam sebuah filem yang bertajuk I Don't Want Sleep Alone, dengan arahan Tsai Meng Liang, orang Malaysia yang sekarang menetap di Taiwan. Tapi cerita menarik mengenai masalah jerebu di Malaysia. Ya, betul. Dan Malaysia pernah mengalami satu ketika kita mendapat indeks pencemaran sebanyak 300 ke atas dan pada ketika itu saya ingat lagi amaran telah dikeluarkan tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Dan di Petaling Jaya pada hari ini bacaan indeks pencemaran udara adalah 87 dan masih lagi dikategorikan sederhana, iaitu kualiti udara boleh diterima, namun bagi setengah pencemar mungkin ada sedikit kebimbangan kesihatan untuk sejumlah kecil orang yang sangat sensitif kepada pencemaran udara. Jadi minum air banyak, pakai topeng kalau siapa yang dah ada batuk dan sesama untuk elakkan kadar kesihatan menjadi lebih teruk. Tapi kalau nak tahu, disebabkan jerebu kan, dekat 7-Eleven diorang diskaun untuk ubat batuk. Oh, ya ke? Tapi kalau zaman sekolah kita dulu, zaman kita tak jauh lah
waktu tahun 90-an tu, waktu jelebu, kita dapat satu topeng free tau. Ya, Kerajaan bagi, betul tak? Benar. Kalau nak beli mahal RM2. Ya, saya ingat lagi. Ya, Radi, itu mengenai indeks pencemaran udara dan mengenai keadaan berjelebu. Ya, kita teruskan dengan sejarah hari ini. Seperti yang cakap tadi, 2 September merupakan hari kebangsaan untuk Vietnam. Mereka menyambut hari kemerdekaan, pertama kali merdeka pada tahun 1945. Sedikit mengenai Vietnam. Vietnam ialah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara, bersempadan dengan China di utara, Laos di barat laut dan Kemboja di barat daya. Di pantai timur negara ini adalah Laut China Selatan dengan bilangan penduduk mencecah hampir 80 juta penduduk. Vietnam adalah negara ke-13 teramai penduduknya di dunia. Selama beribu-ribu tahun, Vietnam sebagai sebuah negara yang pernah diberikan dengan pelbagai nama kan. Dia sebelum nama dia jadi Vietnam, sekarang dia ada nama-nama lain. Ya, apakah namanya? Iaitu yang pertama Van Linh, ketika waktu itu dalam pemerintahan dinasti Hung Vung Aulek. Dan ketika dinasti yang lain dinamakan Van Xuan, dan seterusnya pada sejak tahun 1054 Vietnam digelar sebagai Dai Viet, iaitu Viet besar, dan terakhir sekali baru diganti dengan nama Vietnam. Dan seterusnya adalah mengenai pada tahun 2009 kemarin, bertepatan dengan 2 September, satu gempa bumi mengorbankan 79 orang dan memusnahkan lebih 87,000 rumah dan pejabat di Jawa, Indonesia. Ini waktu ni saya ada kat Indonesia kan. Dan itu pertama kali pengalaman saya merasakan gempa bumi. 2 September tu. Dan seterusnya mengenai kelahiran seorang pemuzik atau producer muzik dari Jerman, iaitu Anton Zaslavsky, yang lahir pada 2 September 1989. Dan yang terakhir adalah pada 2 September 1968 merupakan perasmian model pesawat Boeing 747 di Amerika Syarikat. Boeing 747 adalah pesawat komersial berbadan besar dan pesawat pengangkut kargo, sering dikenali juga sebagai jumbo jet atau Queen of the Sky. Itu saja berita sejarah untuk hari ini. Sejarah hari ini 2 September dan pelbagai perkara yang berlaku. Setiap hari ada je pelbagai perkara yang berlaku kan, Radi, kan, sama ada hari perayaan, kematian ataupun kelahiran, pelbagai peristiwa. Dan kali ini untuk tips hari ini saya ingin berkongsi 17 tips yang boleh membantu kita di kala bercuti, iaitu tips jimat di kala bercuti. Ini mungkin saya boleh berikan kepada Radi. Ya, sangat berguna kan? Sangat berguna sebab Radi suka pergi bercuti. Ya, saya sedang catat. Okey, berlibus memangnya satu cara untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi berikutan kerja maupun masalah peribadi. Ada yang lebih gemar memilih lokasi percutian di luar negara bagi menikmati suasana baru. Tak salah, namun harus tahu bagaimana berbelanja di sana agar tidak menyulitkan sumber kewangan selepas pulang daripada percutian itu nanti. Dan saya dah klasifikasikan tips-tips ini kepada beberapa komponen, kepada beberapa bahagian, iaitu 1, makan, pengangkutan, membeli belah dan tempat lawatan. Okey, jadi untuk jimat berbelanja untuk makan, sebelum ke tempat percutian, rancang tempat makan yang sesuai untuk anda. Kena pasti restoran maupun kedai runcit yang ada. Tapi bagi penganut Islam, ambil tahu di mana ingin mendapatkan makanan halal ataupun restoran vegetarian. Ada juga tips yang kedua, boleh masak sendiri ketika bercuti. Tetapi selain itu, ia juga memberi pengalaman baru yang menyeronokkan kerana dapat menggunakan bahan mentah dan suntikan selera tempatan. Contohnya kalau pergi ke India,
lebih baik masak sendiri ataupun pergi ke Morocco sebab kat situ ada banyak bahan herbs kan, dan kita kita boleh guna fresh daripada sana. Cuba elak menikmati sarapan di hotel kerana ia lebih mahal dan kadang-kadang kurang menyelerakan. Boleh keluar awal pagi dan berjalan di kawasan sekitar mencari kafe tempatan yang menghidangkan sarapan resepi tradisional dengan harga yang jauh lebih murah. Dan yang terakhir untuk kategori makan, sarapan dan makan tengah hari dalam kuantiti yang lebih daripada makan malam kerana harga untuk hidangan makan tengah hari lebih murah dan banyak pilihan. Selain itu dapat memberikan lebih tenaga pada waktu siang untuk meneroka tempat percutian. Jadi kurangkan makan malam, fokus on sarapan dan tengah hari. Kemudian untuk pengangkutan pula, dinasihatkan untuk menggunakan perkhidmatan kereta api ataupun bas berbanding teksi kerana harga yang lebih murah. Boleh juga berjalan sambil menikmati keadaan environment sekeliling dan boleh belajar mengenai negara orang. Sebelum tetapkan percutian, boleh pertimbangkan pakej tiket penerbangan dan tempat penginapan sekaligus turut menawarkan khidmat ke lapangan terbang dan ada kalanya juga termasuk kunjungan ke tempat menarik. Cari pakej. Dan setengah negara menawarkan diskaun untuk perjalanan pergi dan balik, tidak kira untuk pengangkutan awam maupun penerbangan antarabangsa. Boleh buat rujukan mengenai itu untuk memudahkan perjalanan. Pertimbangkan cadangan menggunakan kereta sewa. Jika tempat percutian anda mempunyai sistem pengangkutan awam yang sistematik, boleh je gunakan sistem perkhidmatan awam. Tak perlu nak bersusah payah nak mengharungi kesesakan jalan raya. Dan lebih menjimatkan jika berkumpulan supaya dapat berkongsi bayaran sewa kereta. Kemudian untuk tips membeli belah pula, kebanyakan lapangan terbang menawarkan kedai bebas cukai. Ambil kesempatan untuk membeli barangan tempatan maupun import di lapangan terbang. Yang kedua, cukai yang dikenakan ketika berbelanja di beberapa negara boleh ditebus. Isi beberapa borang dan tunjuk bukti pembelian bagi mendapatkan wang anda kembali. Periksa dengan kaunter pembayaran mengenai polisi pemulangan kerana ianya berbeza di setiap negara dan tertakluk pada jumlah belian tertentu. Jangan takut untuk membeli dan mencuba barangan tempatan kerana harganya lebih murah dan boleh mengenali budaya dan cara hidup mereka, masyarakat setempat. Dan yang terakhir sekali untuk tempat lawatan, tips jimat untuk tempat lawatan. Pusat tumpuan pelancongan tidak semestinya menarik untuk dilawati. Tambahan pula harga barangan di kawasan sekelilingnya lebih tinggi daripada biasa. Penting untuk buat rujukan sebelum ke tempat percutian. Lawati tempat yang bertepatan dengan kehendak dan personaliti anda. Jika tempat dituju hanya beberapa kilometer daripada tempat penginapan, jalan-jalan kaki. Boleh menikmati pemandangan sekeliling dan boleh ambil gambar sepuas-puasnya. Kemudian, tak salah untuk beramah mesra dengan penduduk tempatan maupun pemandu teksi dan bas. Kongsi pengalaman dan pengetahuan mereka. Kalau bertuah, boleh dapat naik teksi ataupun bas free kan. Dan mungkin juga mereka boleh menunjukkan tempat yang menarik untuk dilawati dan tumpuan makanan yang lazat dengan harga yang menjimatkan. Jadi pelbagai option yang diberikan boleh digunakan untuk menjimatkan kos perbelanjaan ketika bercuti. Dan antara yang lain, sesuaikan tujuan percutian dengan keperluan penginapan. Jika masa percutian lebih banyak dihabiskan di luar, elak menginap di hotel mewah bagi mengelakkan pembaziranan. Pilih je dorm, motel ataupun jenis bed and breakfast. Kan? Kemudian yang terakhir, jika ingin percutian benar-benar menjimatkan, apa kata bercuti dalam negara je? Pelbagai lokasi percutian belum pernah anda tujui mungkin lebih hebat daripada luar negara. Kan? Itu antara tips-tips yang boleh kita pertimbangkan ketika ingin bercuti, melakukan percutian. Kita ke berita antarabangsa, berita Nusantara. Berita Nusantara. Kita bersama kembali dalam berita Nusantara dan kali ini berita antarabangsa yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Presiden Chechnya arahkan polis dan tentera solat subuh dan isyak di masjid. Ini sangat menarik kerana Presiden Republik Chechnya Ramzan mewajibkan semua petugas polis dan tentera di negaranya untuk solat subuh dan isyak di masjid. Beliau mahukan mereka yang berbakti kepada negara termasuk polis dan tentera turut mengambil peluang menunaikan solat secara jemaah.
Ramzan sememangnya dikenali sebagai presiden yang mempunyai ideologi Islam yang kuat. Beliau ketika ini berusia 39 tahun, dilahirkan di Chechen pada 5 Oktober 1976. Meskipun baru mencecah 10 tahun memimpin Chechnya, Ramzan telah banyak membawa perubahan yang menakjubkan. Di bawah pimpinannya, Chechnya kini merupakan sebuah negara yang mempunyai tahap pembangunan yang sangat maju. Negara yang sebelum ini hancur porak-poranda kerana perang, kini menjadi sebuah negara yang indah dan bersih. Keluarga Ramzan pula merupakan keluarga yang sangat disegani oleh masyarakat Chechnya dan juga kerajaan Rusia. Tanya Chechnya. Satu perubahan yang satu titik perubahan yang bagus saya rasa. Sebab kita dulu dengar negara Chechnya sentiasa berperang, porak-poranda, mereka berdilan bom dan sebagainya. Tetapi di bawah penerajunya, presiden barunya iaitu Ramzan, yang baru saja berumur 39 tahun, tetapi sudah pun memimpin Chechnya selama 10 tahun, negara Chechnya telah kembali pulih sedikit demi sedikit. Ya, berita seterusnya, Radin. Berita seterusnya, kalau berita menarik mesti datang dari China kan. Sebab kita tahu China ni banyak hal-hal menarik berlaku di China. Yang terbaru mengenai heboh trend remaja seksi. Mereka memakai baju hanya dengan menggunakan beg plastik. Di Taipei, sebuah trend baru yang aneh tengah menjadi favourite di kalangan belia di Taiwan. Anda mungkin tidak menyedari saat melihat pakaian yang mereka kenakan sebenarnya adalah berbahan dasar barang yang sering kita bawa setelah kembali daripada membeli keperluan rumah. Anak-anak muda tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemberita di China, mereka menampilkan foto-foto seksi mereka tanpa mengenakan selai benang pun kecuali beg plastik yang menutupi tubuh mereka. Jadi, tahu tak, beg plastik kan, diorang gunting bawah tu, diorang pakai buat macam baju. Dan dia bukan perempuan saja, laki pun sama. Diorang ambil beg plastik tu, diorang pakai, diorang selfie. Jadi, dia tengah jadi trend kat sana. Dan entah bagaimana pada mulanya hal tersebut terjadi, tapi hal ini menjadi perbincangan yang heboh di media sosial di Taiwan. Pada laporan yang dikeluarkan kemarin menyatakan bahawa lelaki dan wanita negara itu sama-sama suka dengan model pakaian baru mereka. Meskipun dikatakan sebagai beg plastik yang transparan dapat menimbulkan imajinasi negatif dari orang yang melihatnya. Dari foto yang mereka tampilkan, kebanyakan mereka menggunakan selfie dan beg plastik yang famous digunakan atau paling banyak digunakan adalah beg plastik 7-Eleven. Kenapa 7-Eleven? 7-Eleven ni macam satu hal yang cool lah untuk orang-orang China. Di China memang jadi tempat diorang melepak, macam itulah. Dan ada yang mengatakan bahawa mungkin Transita Taiwan mengambil inspirasi daripada Mercedes-Benz Fashion Week di Australia kemarin yang berlangsung pada bulan April kemarin. Bahawa Mercedes-Benz Fashion Week di Australia saat itu memamerkan satu rekaan St. George New Generation dengan memakai satu beg plastik di atas kepala. Jadi mungkin mereka terinspirasi daripada situ untuk melakukan fashion terbaru di China. Tapi sebenarnya agak kelakar satu, tapi macam, tapi tak tahulah untuk orang yang berfikiran fashionable, dia pola fikir dia lain. Tapi menurut saya rasa macam ada satu yang tak kena, macam so, tak sesuai. Bagi kita, pakaian harusnya selesa, pakaian harusnya menyerap peluh, dan pakaian harusnya sesuai untuk kita melakukan acara-acara fizikal kita, pergerakan fizikal harus bebas dan agar kita selesa melakukan perkara-perkara aktiviti seharian kita. Tapi kalau menggunakan plastik,
Saya rasa tak macam mana nak keselesaan tu, dan selalunya plastik tidak menyerap peluh. Dengan keadaan cuaca kita di Malaysia ni, rasanya tidak. Mungkin satu evolusi untuk industri fashion. Atau mungkin sekadar trend di media sosial, siapa tahu. Kan. Kita berhenti sebentar sebelum kita masuk ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Bersama kita lagi dalam Berita Nusantara untuk Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 2 September 2015, hari Rabu. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Raditya Arman Muhammad. Ya, dan sekarang ni berita politik dan hak ehwal semasa. Ada berita yang menarik ingin saya sampaikan. Ini bila saya baca pun nak gelak sebenarnya, Radhi. Ini berita ni daripada... Tak apa, kita gelak sama-sama. Kita gelak sama-sama. Dan saya harap pun para pendengar pun boleh gelak juga. Tetapi bukanlah nak gelak. Dia macam, dia mengenai nama. Di Malaysia juga ada isu mengenai nama. Tetapi berita ini daripada Jakarta mengenai kisah dua Tuhan dan seorang syaitan yang menarik perhatian media. Okey. Kemunculan kes dua orang menjadi Tuhan dan seorang lagi menjadi syaitan menarik perhatian media terutamanya di Indonesia sehingga dijadikan topik-topik perbincangan dalam siaran radio dan televisyen tempatan. Kes pertama, kes pertama ialah mengenai seorang lelaki di Banyuwangi di daerah Sukabumi di Jawa Barat yang bernama Tuhan. Tuhan ini berusia 42 tahun, seorang tukang kayu di kampung dan secara tiba-tiba menjadi popular apabila terdapat pihak yang menyebarkan kad pengenalan dan gambarnya dalam laman-laman media sosial. Beliau merupakan ayah kepada dua orang anak. Itu menyifatkan nama beliau sebagai unik dan mendakwa nama itu diberikan oleh orang tuanya atas nasihat seorang yang alim. Isteri Tuhan, Hasnul Khatimah, berkata beliau tidak pernah bertanya kenapa nama suaminya begitu dan semasa menikah, dan tiada siapa pun pertikaikan nama suaminya itu yang dipanggil Han. Tuhan singkatan Han. Jadi Han atau Pak Han. Pak Han. Ya. Setelah nama Tuhan menjadi isu, Majlis Ulama Indonesia ataupun MUI tampil memberi nasihat agar Tuhan menukar namanya atau sekurang-kurangnya menambah nama hamba supaya namanya menjadi hamba Tuhan. Ketua MUI Banyuwangi, Achmad Yamin, berkata adalah lebih baik nama itu diganti ataupun menambah namanya kerana manusia tidak boleh dipanggil Tuhan dan menimbulkan kontroversi. Kata MUI lagi, mereka berharap Jabatan Kerajaan yang berkaitan dengan pendaftaran nama seharusnya turut menasihati masyarakat mengenai pemberian nama kepada anak-anak mereka. Tuhan bagaimanapun enggan menukarkan namanya walaupun dinasihati oleh MUI kerana menganggap ia sebagai sesuatu yang istimewa. Beliau Tuhan tidak akan menggantikan namanya kerana itu nama itu adalah pemberian orang tua. Selain itu, jika ganti nama, maka semua dokumen juga harus diganti seperti kad pengenalan, surat nikah, ijazah dan yang lain-lainnya. Okey, ini kes yang pertama. Kes yang kedua pula, penganggur yang menganggap dirinya Tuhan. Ini berlaku di Sukabumi. Seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memperkenalkan satu ajaran sesat dengan mendera pengikutnya secara fizikal dan mental. Di kampung Gunung Karang, Sukabumi, seorang penganggur yang dikenali sebagai Indra Okta Permana yang berusia 35 tahun, digelar Raden, berjaya mempengaruhi penduduk kampung untuk menyembah matahari dan mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan. Beliau juga mengarahkan pengikutnya membakar Al-Quran, jangan bersolat dan menganjurkan majlis bertaubat dengan memukul dan memijak kepala mereka. Bagaimanapun apabila tindakannya itu didapati melampau, penduduk akhirnya menangkap Raden dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Ketua Siasatan Jenayah Polis Sukabumi Kota, Sulaiman Salim, dipetik oleh media sebagai berkata, setelah disoal siasat, Raden mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan meminta penganutnya itu untuk menyembah matahari dan tidak menjalankan ibadah solat. Raden berasal dari Tanggerang, sebelum ini dikatakan berkunjung ke rumah seorang yang dikenali sebagai Agus Wahyudin dan didakwa memberi mereka meminum sejenis air. Selepas minum air itu,
5 anggota keluarga berkenaan termasuk 2 wanita terus mengikut saja arahan Radin sehingga menyertai upacara ritual itu, membakar Al-Quran dan membiarkan diri dibelasah oleh lelaki terbabit. Radin mendakwa Tuhan berada dalam jiwa manusia dan kehidupan ini tidak memerlukan sebarang kitab suci kerana ia menyesatkan manusia. Itu kes yang kedua. Dan kes yang terakhir, namanya syaitan pula. Syaitan. Kes ketiga ini terdapat seorang lelaki di Palembang, Sumatera Selatan yang kini hidup dalam dilema kerana namanya adalah Syaitan. Kesian dia, Radin. Syaitan berusia 39 tahun, adalah seorang guru dan tinggal di kawasan perumahan Taman Mekarsari, Palembang, dan beliau mengharungi hidup seperti biasa walaupun tahu namanya tidak sedap dipanggil kerana dalam sebutan bahasa Indonesia ia bermaksud syaitan. Katanya menurut keterangan ibu bapanya ketika beliau diberikan nama Syaitan, kedua-dua orang tuanya tidak menyedari ia membawa maksud syaitan. Namun setelah menyedarinya, mereka cuba menukarkan nama itu setelah dia berusia 3 tahun. Beliau berkata setelah nama itu ditukar, beliau mengalami sakit yang teruk dan berdasarkan kepercayaan orang dulu, nama barunya mungkin tidak sesuai dan disebabkan itu namanya dikekalkan sebagai Syaitan. Jadi ini masalah yang berlaku jika orang tua kita tidak memikirkan nama yang baik untuk anak-anaknya. Sebab kat Malaysia pun ada jadi juga. Contohnya Hitler. Muhammad Hitler. Ya, saya kenal orangnya. Ya, Muhammad Hitler contohnya. Tapi kalau saya mungkin saya pilih nama-nama yang bersifat universal macam bumi ke. Kan, kan. Kalau nak bagi nama bunga, bagilah orchid ke dahlia ke, kan, melati. Macam tu. Jadi macam kadang-kadang ada juga ibu bapa yang yang suka sangat nak letak nama anak, nama tu jadi panjang. Perasan tak pernah tersebar di media sosial, namanya sangat panjang, nama ayahnya hanya Rahim saja, binti Rahim ataupun bin Rahim. Nama anaknya sangat panjang. Bagi saya ia akan menyusahkan anak itu kelak, terutamanya jika untuk mendaftar untuk mengisi borang di kemudian hari, bukan saja di jabatan pendaftaran. Kepercayaan orang tua, kalau nama anak tu terlalu panjang, kadang dia tak sesuai, dia ada budak tu meragam sikit waktu kecil. Betul, kan? betul. Dan ada juga trend ibu bapa kononnya menggabungkan nama-nama baik jadi 5 ataupun 7 ataupun 8 nama digabungkan untuk jadikan jadi satu makna yang baik. Tapi bagi saya satu pun dah cukup lah. Melampau 1 pun 2 kan. Ya, berita seterusnya, Radin. Berita seterusnya mengenai kejadian yang agak heboh di Malaysia dan Indonesia. Kemarin kita sempat tahu sebelum berlangsungnya bersih telah berlaku satu serbuan polis kepada satu acara muzik yang berlangsung di rumah api di Ampang. Dan diperkirakan hampir 100 orang ditangkap. Dan kebetulan kita pernah mewawancara band daripada Indonesia yang pernah main di rumah api. Dan Strike Back yang pernah kita undang ke Radio Nusantara untuk interview. Dan pada minggu kemarin telah berlaku satu serbuan ke rumah api tersebut, yang di mana kita tahu bahawa rumah api itu dimiliki atau diuruskan oleh MAN dan Wan Hazril. Berita dari Indonesia, jadi di Indonesia agak heboh tentang berita ni kerana kita harus berbangga kan, kerana rumah api walaupun kita tengok dia tempat dia kumuh atau sekadar tempat bermain muzik, tapi di mata orang luar itu adalah satu tempat yang satu tempat yang bagi penggemar muzik itu adalah tempat yang wajib mereka tour, atau kalau mereka tour, mereka harus, salah satu tempat yang mereka harus singgah adalah rumah api. Berita dari Indonesia iaitu Pangkes Bandung yang ditahan di Malaysia sudah bebas. Warga Bandung bernama Yogi Kurniawan dikabarkan ditangkap saat menghadiri pergelaran muzik punk di Rumah Api Malaysia pada 28 Ogos lalu. Hal tersebut mengundang reaksi dari komunitas muzik indie di Bandung.
Menurut Gustav Hariman Iskandar, pengelola ruang public Common Room Bandung, peristiwa penangkapan tersebut diyakini tidak ada kaitannya dengan demonstrasi Bersih 4 yang terjadi di Malaysia sebab komunitas rumah api tidak terlibat dengan organisasi politik apapun yang berada di Malaysia. Memang sudah ramai dibincangkan dari kemarin soal penangkapan Yogi yang katanya ditangkap kerana mengikuti demonstrasi yang terjadi di Malaysia. Sepertinya itu hanya kebetulan kerana saya tahu komiti rumah api tidak mengikuti hal-hal yang berunsur dengan politik di Malaysia. Itu yang disampaikan oleh Gustav, iaitu pengelola ruang public common room. Dan penangkapan Yogi atau biasa dipanggil Yogi Bubu menjadi perbincangan di media sosial di kalangan komuniti punk di Indonesia. Pasalnya penangkapan tersebut terjadi dengan terjadi bersamaan dengan Bersih 4. Rumah Api adalah sebuah tempat pertemuan para penggemar muzik punk di mana mereka boleh bertemu, bertukar fikiran dan saling berdiskusi tentang kegiatan sosial yang akan dilakukan. Komuniti tersebut juga tidak hanya bergerak di bidang seni, melainkan pendidikan dan lainnya yang bersangkut dengan kepentingan sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan lainnya. Namun menurut Gustav, komuniti punk biasanya tidak ikut serta dalam kegiatan politik ataupun kepentingan. Sebelumnya, pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menolak penangkapan Yogi ada kaitannya dengan aksi bersih. Wakil Duta Besar Indonesia Hermono mengatakan Yogi ditangkap kerana imigrasinya bermasalah, iaitu berurusan dengan masalah pasport. Pihaknya sudah bertemu langsung dengan Yogi dan mengaku masuki Malaysia secara legal melalui Johor. Dan saya rasa tidak salah acara muzik dilangsungkan kerana prestasi atau imej yang disampaikan Rumah Api. Memang kita tahu Rumah Api terkenal dengan scene punk, tapi kita harus lihat dari sisi lain, iaitu pada Sabtu Minggu mereka akan mungkin akan adakan acara-acara muzik, tapi di hari biasa mereka adakan sesi edukasi, iaitu ada perpustakaan kecil untuk kanak-kanak datang secara percuma dan mereka juga mengajarkan banyak hal-hal. Jadi orang hanya melihat pada sisi yang gelap saja, dia tak tengok pada sisi yang terang. Jadi mungkin terdapat miscommunication, sehingga informasi yang disebarkan itu mungkin diputarbelikkan hingga menjadi penerimaan orang lain, orang ramai ataupun masyarakat terhadap informasi yang diberikan itu adalah salah. Dan saya sempat baca di media sosial ada yang mengatakan bahawa ada kesalahan dalam kesalahan yang saya cakap tadi, sudut pandang orang tadi, kerana tajuk acara yang mereka lakukan tu saya rasa ada hubungan dengan bersih. Jadi mungkin polis ingat mereka ni ada hubungan. Ya, kadang-kadang bagi saya penganjur juga harus berhati-hati dalam pemilihan tajuk acara. Itu saja. Untuk agar maklumat yang disampaikan, maklumat yang sampai kepada masyarakat itu masyarakat tidak salah dan terutamanya penguatkuasa tidak akan menyalah anggap terhadap acara yang berlangsung itu. Ya, berita seterusnya, berita terakhir untuk politik dan hak ehwal semasa adalah mengenai pengeboman di Bangkok. Semalam saya dah sampaikan mengenai polis Thailand telah pun tangkap suspek serangan bom yang merupakan suspek pengeboman merupakan warga Turki, dan terdapat dua lagi suspek, iaitu wanita bertudung merupakan suspek terbaru. Dan sekarang ini polis Thailand telah pun mengeluarkan waran tangkap dan menyiarkan gambar seorang wanita tempatan serta seorang lelaki asing ketika siasatan serangan bom di Bangkok 2 minggu lalu. Polis menyiarkan gambar wanita muda warga Thai yang memakai tudung hitam dan lakaran wajah lelaki yang tidak diketahui identitinya. Perkembangan terbaru itu menyusul selepas polis menahan seorang lelaki warga asing, iaitu warga Turki, di salah sebuah flat di Bangkok pada Sabtu lalu dan menemui peralatan membuat bom termasuk peledak, galas berbola dan paip besi.
Dalam satu serbuan di sebuah flat berhampiran di kota Bangkok, polis merampas sejumlah peralatan membuat bom lagi. Dan jurucakap polis Thai, Prawuth Tavon-Siri berkata, flat yang terletak di kawasan perumahan Min Buri disewa seorang wanita tempatan yang berusia 26 tahun yang dikenali sebagai Wana Swasun. Jadi sekarang ini terdapat 3 orang suspek yang terlibat dalam kes pengeboman di Bangkok. Seorang warga Turki telah pun ditangkap. 2 lagi masih lagi diburu, iaitu seorang wanita muda warga Thai dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitinya, sama ada warga tempatan ataupun daripada luar negara. Ini yang siasatan sedang giat dijalankan dan polis Thailand masih lagi meneruskan siasatan dan memburu pihak-pihak yang terbabit dalam siri pengeboman ini. Dan saya berharap kes akan segera selesai. Sebab saya ternanti-nanti bilakah keadaan kita akan aman tanpa ada sebarang pengeboman, tanpa ada sebarang perselisihan faham. Yang menjadikan lagi pengeboman itu berlaku di rumah ibadah. Kuil Erawan. Di kawasan rumah ibadah, jadi yang tempat yang seharusnya kita tidak perlu bagi saya menghormati. Bagi saya masing-masing ada agama masing-masing, masing-masing ada, kita berbangsa berlainan. Jadi kita harus menghormati antara satu sama lain. Itu bagi saya respect adalah perkara utama untuk kita ke arah perkara yang lain. Kalau respect dahulu, barulah sejahtera dunia. Ya, betul. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa, dan kita tiada berita ekonomi dan bisnes hari ini. Dan kata-kata bijak sebelum saya tutup berita Nusantara hari ini, sebelum kami tutup berita Nusantara hari ini, kata-kata bijak daripada Radi. Kata-kata bijak dia untuk kita kan, dan semua pekerja di luar, iaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah cintai apa yang anda lakukan. Have passion. Yes, betul. Dan untuk para pendengar, teruskan bersama kami, terus mendengarkan kami. Selepas ini kami ada wawancara live bersama 2 orang pemuda untuk kita sembang-sembang mengenai Festival Idia Raya yang akan berlangsung minggu depan, iaitu pada 12 dan 13 September. Temu ramah yang akan berlangsung ni secara live ini akan berlangsung pada jam 3.40 petang. Jadi para pendengar, stay tune with us. Kita tutup berita Nusantara kita. Salam hormat, jaga diri. Salam kasih sayang. Dan jangan lupa pakai mask. Yes. Sebab sudah pencemaran udara di yang Jelebu. kita tahu, Okey, jaga diri. Jumpa lagi. Terima kasih dari saya Radi Tarman Muhammad dan saya Nurbaya Hassan untuk Radio Durana Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bye.